Dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di suara kita dan akan kita sambung pesan kita daripada buku zikir dan doa dikarang oleh Syekh ataupun Ustaz Salahuddin Abu Salmah. Di mana pada sesi yang lalu dalam bab koleksi zikir dan doa kita dah masuk tentang doa yang dibaca pada pagi hari lah ya. Itulah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ataupun boleh juga dibaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Pasal ada riwayat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Rezeki mari dulu. After that baru wa amalan mutaqabbala. Tapi ada juga riwayat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, yang tu tak berubah lah. Wa amalan mutaqabbala, amal mari dulu. After that baru wa rizqan tayyibah. Ya. Dan kedua-dua itu ada disebut dan dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam buku zikir beliau yang teragung. Itu Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar. Ya, antara rujukan kita lah dalam mana-mana buku zikir dan doa, of course lah yang ringkas yang dipasarkan di petak awam. Kita biasa akan rujuk buku-buku muktabar balik. Antaranya buku itu, Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi boleh saja kita baca ya. Yang mana maksud saya telah jelaskan pada tuan-tuan, dan ini doa yang amat penting sekali. Pertama, minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan ilmu tu nak yang bermanfaat lah. Ilmu syarak baik, ilmu yang bukan syarak, ilmu dunia baik. Dua-dua ni perlu dah penting kepada kita. Ya. Saya belajar sikit-sikit Ustaz, bulan ni nak buat amal je. Ya. Ada orang berpendirian begitu kerana fahamannya begitu, dan tak dinafikan sebahagian pendakwah pun dia galakkan orang begitu, betul tak? Belajar sikit lah kita orang tua-tua ni, janji buat amal. Belajar tu amal lah tu, betul tak? Memanglah ilmu adalah wasilah atau alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi belajar untuk dapat ilmu itu sendiri amalan. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa yang disebut oleh pendakwah itu atau siapa saja yang mengajak orang kepada perkara tersebut itu sebenarnya bercanggah dengan hadis Nabi. Umpama diriwayatkan Sahih Muslim pada Abi Hurairah. Nabi kata siapa-siapa yang melalui satu jalan kerana dia nak belajar. Pasal dulu-dulu tuan-tuan nak belajar ni payah. Duduk dalam rumah tak boleh belajar. Kena keluar. Sebab tu Nabi kata masalaka tariqan. Siapa-siapa yang menyelusuri suatu jalan. Duduk rumah. Boleh belajar kot. Tapi zaman-zaman dulu nak belajar macam mana? Kat rumah ada. Kita kena keluar cari tuk guru lah. Sebab itu ulama-ulama dulu bermusafir. Daripada satu negeri ke satu negeri. Imam Syafi'i saja keluar masuk Mekah Madinah berapa kali? Masuk Baghdad, duk ulang alik. Jauh tu, Baghdad nak pergi Hijaz. Kemudian at the end pergi ke Mesir. Jauh tu, tuan, bukan 100-200 km. Makan bulan tu naik unta. Ya. Sebab itu siapa yang menempuh satu jalan, menyerusuri satu jalan kerana nak cari ilmu. Hari ini syukur, duduk dalam rumah pun boleh dapat ilmu. Buka internet, tengok YouTube, tengok Facebook, tengok live mana-mana kan. Oh, senang. Dalam pada tu pun ramai orang tak ada ilmu lagi. Sebab effort. Kalau awak rajin, susah pun boleh dapat. Tapi kalau awak jenis malas, ataupun memang jenis tak nak mengaji, depan mata pun tak boleh nak mengaji. Dia back to our effort. Keazaman, kehendak diri sendiri. Tu yang orang Melayu buat peribahasa tu, nak seribu daya, tak nak seribu dalil. Betul dah tu. Anak sokong peribahasa tu. Walaupun ada sebagian peribahasa kita tak setuju sangat. Sahalallahu lahu tariqa ilal jannah. Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Ya. Jadi daripada hadis ini dah hadis-hadis yang seumpama dengan kita dapati. Belajar tu juga berpahala. Dia satu amalan. Ya. Bahkan kalau tuan-tuan belek buku-buku hatta buku fiqh mazhab Syafi'i pun, kata mereka belajar lebih baik daripada at-tafarrughu bil ibadatin nafilah. Lebih baik daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah.
Imam Syafi'i pun malam dia bagi 3, satu tidur, satu sembahyang dah baca Quran, satu lagi untuk ilmu. Kadang-kadang dia baca buku, kadang dia buat nota, kadang dia murajaah, buat revision dan seumpama. Ya. Baik. Jadi minta ilmu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan saya dah relate dengan beberapa ayat Quran. Yang paling jelas ialah surah Taha ayat 114. Allah Ta'ala ajar Nabi supaya sentiasa membaca Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkanlah aku ilmu. Nah, ilmu ni, doa minta ilmu tak ada panjang-panjang. Al-Quran pun Allah Ta'ala ajar 3 words. Rabbi zidni ilma. Hadis Nabi pun Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Only 4 words. 4 words. 4 perkataan sahaja. Jadi mintalah ilmu daripada Allah. Dan saya fortunately sentiasa membaca doa ini. Ya. Baik, kedua-duanya. Baik, kemudian wariskan wasi'ah. Rezeki yang luas. Saya dah ulas sikit sebanyak. Konsep-konsep rezeki ada dalam syarak. Wa amala mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ilmu yang bermanfaat kita nak. Rezeki yang baik kita nak juga. Ya. Dan amalan diterima, lebih-lebih lagi lah kita mahukan dia. Kerana kalau kita buat amal, Allah Ta'ala tak terima, maka sia-sia amalan kita, kita juga yang rugi. Faqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, esok ada golongan yang dibawa amalan kepada mereka. Hak mereka usaha sendiri masa hidup di dunia. Tapi akhirnya amalan mereka menjadi debu-debu yang berterbangan. Ya? Di atas sebab-sebab tertentu lah. Ya. Jadi kita nak tahu. Jadi minta pada Allah. Dan hampir kita berusaha. Dan malam ni kita nak masuk ke lesi doa yang kedua. Yang dinukilkan oleh si pengarang. Yang agak penting juga untuk kita amalkan kalau boleh. Ya. Itulah. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ya. 4 ayat lah di situ. Ya. Itulah daripada surah At-Taubah ayat 129 ya. Baik, dia part of the ayat lah ya. Ayat dia yang sebenar, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kita pergi ke belakang lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Kenapa yang dinukilkan atau dimasukkan oleh si pengarang hanya part of the ayat, sebahagian saja daripada ayat ini. Ya. Kerana ia berasaskan, bersumberkan daripada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam beberapa kitab sunan. Antara yang top ialah dalam Sunan Abi Dawud daripada Abi Darda. Dan An-Nawawi rahimahullah memasukkan zikir ini dalam bab apa yang perlu kita baca setiap pagi. Ya, lepas tu dalam bab ni pun dia masuk koleksi zikir pagi petang lah tu. Betul lah tu. Ya. Di mana teks hadis tu berbunyi. Hadis ni hadis Abi Darda. Di mana katanya, kata Rasulullah SAW, man qala, sesiapa yang berkata, fi kulli yaumin, setiap hari, hina yusbihu, ketika dia berpagi-pagi, mana in the early morning. Pagi-pagi ni kebiasaannya merujuk daripada waktu subuh ke bawah lah. Ya. Kemudian wahina yumsi, ketika dia berpetang-petang, maksudnya daripada asar ke bawah lah. Ya. Apa yang dia baca? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 marrat. 7 marrat. 7 7. Wahai isne salasa arba'a khamsah sittah samaniyah. Salah tu. Wahai isne salasa arba'a khamsah sittah sab'ah. Korang kenalah belajar bilang-bilang ku Arab ni kurang 10. Ya tak? Saya tahu 3 Ustaz. Wahid isni salasah. Cukup tu. Bagilah panjang sikit sampai 10. Wahid isnain salasah arba'a khamsah sittah samaniyah sittah sab'ah samaniyah tis'ah asyar. Ya tak? Sab'ah daripada sab'ah lah. Mana 7. Ya. Marrat mana kali. Marrat mana kali ya.
kafahu Allahu ma ahammahu. Allah Ta'ala akan mencukupkan keinginan dia ataupun apa yang dia mahu, apa yang dia inginkan. Min amri dunia wal akhirah, daripada urusan dunia dan akhirat. Jelas tak ada makna yang susah untuk difahami daripada doa ini, daripada hadis ini. Tak ada selinu-selinu, very very straight to the point. Itulah tabiat apa diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua kata-kata baginda. Sama ada yang melibatkan hukum dan ahkam syar'i ataupun yang melibatkan zikir dan doa. Tak ada kata-kata Nabi yang sukar untuk difahami. Very straight to the point. Sebab itu macam Qardawi dia ada buku prinsip-prinsip Islam. Mabadi'uddin al-Islami. Ada 7 prinsip atau 8 saya tak ingat. Salah satu ialah al-wuduh wal bayan. Agama ni of course lah back to the sources of the religion. Sungguh agama lah. Quran, hadis Nabi. Dia mesti al-wuduh wal bayan. Dia mesti jelas dan mudah untuk diterangkan. Kalau hak jenis payah-payah nak faham tu biasa bukan daripada Islamic text lah biasanya, daripada kita sendiri. Tapi kalau betul-betul Quran, betul hadis Nabi, dia very straight to the point. Baik, jadi kita fahamlah ya. Apa maksud dia? Maksud dia hasbi Allah. Mana hasbi Allah? Cukuplah Allah bagiku. Hasbi mana cukup? Bagiku Allah. Kalau terjemah huruf lah, wording translation. Hasbi Allah, cukuplah bagi aku Allah. Tapi kalau terjemah begitu tak comel lah. Bahasa Melayunya, bahasa Melayu, cukuplah Allah bagiku. Boleh juga gitu kan. Tapi kalau Arab tu yang harfian, mana terjemah ikut teks, cukuplah bagiku Allah. Ya. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. La ilaha illahu. La ilaha, tiada Tuhan. Illa, melainkan. Hu makna dia. Kata ganti nama diri ketiga. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut diri dia sendirilah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala menggunakan kata ganti nama diri. Dalam bahasa Arab kita panggil isim dhamir. Dalam bahasa Inggeris kita panggil pronoun. Dalam bahasa Melayu kata ganti nama diri lah ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Ya. Macam kisah Nabi Yunus kan, dia duduk lampu ikan. Apa yang dia baca? Kata Allah. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau. Maha suci engkau, aku di kalangan orang-orang yang zalim. Ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala guna juga la ilaha illa hu. Tiada Tuhan melainkan dia. Aku, engkau, dia, itu semua kata ganti nama diri ya. Yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian apa lagi? La ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Ya. 2-3 minggu lepas duk kecoh pasal zikir hu tu daripada la ilaha illahu lah. Ya. Kalau dia ambil la ilaha illahu tak ada isu. Ni dia ambil hu je. Jadi isu lalu lah. Ya. Sambil seketui ya. Baik. Alaihi tawakkaltu. Ke atasnya aku berserah. Kalau anak translate word by word lah macam tu lah. Tapi kalau bahasa Melayu yang standard, aku menyerah diri kepadanya ataupun aku berserah kepadanya. Ya. Wahwa Rabbul Arsyil Azim, dan dia lagi. Pasal kata ganti nama kan. Rabbul Arsyil Azim, Rabb mana Tuhan. Ya. Al-Arsy arash. Tahu arash ya? Arash ni ialah singgasana Allah. Throne of the God. Mana singgasana Allah, arash. Kita tengok sultan kita ada tempat singgasana dia, cantik. Itu arash. Raja atau sultan yang ada sekarang lah. Tapi ini Arsyur Rahman, Arsyullah, the throne of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun tidak tahu bagaimana. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya.
Dan dia makhluk yang paling agung sekali. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala berbangga dengan menyebut Rabbul Arshil Azim, Rabbul Arshil Azim, Rabbul Arshil Azim. Tuhan yang mempunyai singgasana yang agung. Tuhan yang mempunyai singgasana yang agung. Tuhan yang mempunyai singgasana yang agung. Ya. Dan ulama sepakat, atau sekurang-kurang majoriti, makhluk Allah yang terhebat sekali ialah Arash. Yang paling besar, ya, Arash. Kita pun tak tahu hakikatnya bagaimana. Ya. Dia ada 3 perumpamaan yang disebut oleh Nabi. Satu, alam keseluruhan. Yang kedua, kursi Allah. Yang ketiga ialah Arash Allah. Perumpamaan kursi Allah dengan alam keseluruhan, umpama satu cincin yang dibaling ke padang pasir. Cincin itu ialah alam keseluruhan. Padang pasir itulah kursi Allah. Ya. Kursi Allah dengan Arash pula, Allah Ta'ala Nabi bagi perumpamaan, satu cincin yang lain. Cincin itu adalah kursi Allah. Arash itu adalah padang pasir yang luas. Setakat itulah kita boleh faham. That means the greatest creation of the God. Ya. Dan kita tak boleh go beyond that. Nak bahas lebih-lebih tak boleh lah. Walaupun ada golongan dia suka bahas lebih-lebih bab ni. Ya. Tapi kita stop. Kita kata begitu saja. Dia adalah makhluk Allah yang paling agung sekali. Ya. Baik. Jadi faham maksud dia ya? Hasbi Allah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. From now on, tuan-tuan bacalah 7 kali pagi, 7 kali petang, seumpama yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Dan disarankan juga oleh para ulama kita dalam buku-buku zikir mereka. Hatta Nawawi pun masuk dalam bab zikir pagi dan petang. Ya, amat-amat digalakkan untuk kita beramal. Walau bagaimanapun, on top of that, kalau tuan-tuan nak tahu dari sudut status hadis ini, ulama khilaf sebenarnya apakah ia berasas pada hadis yang sahih atau tidak sahih. Di mana sebahagian daripada mereka, daripada buku-buku yang kita rujuk lah, ya, mengatakan bahawa ia adalah hadis yang hasan ataupun la ba'sa bihi. Mana hadis ni hadis yang okey lah, mana hadis yang tidak dhaif. Ya, dan antara yang hurai benar ni ialah Syekh Abu Usamah Al-Hilali dalam buku Syarah Al-Askar beliau, yang saya lihat beliau optimis dan mengatakan bahawa hadis ini tidak ada masalah sama sekali. Rijaluhu rijalus siqat. Periwayat dia ada di kalangan orang-orang yang siqat. Walau bagaimanapun, jika kita lihat tahqiq ataupun explanation daripada sebagai ulama-ulama hadis yang lain, kita tak nafilah sebagian kata hadis ini hadis yang tidak sahih lah, hadis yang baik. Ada periwayat tu dia dipertikaikan. Ala kulli hal, ia boleh diamalkan insya-Allah. Sebab tu dia memasukkan Syekh Abu Samah memasukkan dalam buku zikir ringkas ini. Kerana tuan-tuan boleh lihat dalam Facebook, tuan-tuan tekan saja Salahuddin Abu Samah, akan keluarlah pengarang buku ini. Yang saya pun ada lihat ceramah-ceramah beliau, posting-posting beliau di Facebook. Dia salah seorang pendakwah yang agak berdisiplin lah. Di mana kalau hadis itu hadis yang terlalu dhaif, palsu atau seumpama, saya yakin dia tak akan masuk lah. Tapi hadis ini bila kita lihat kepada root ataupun salah silah dia, walaupun ada khilaf di sana sini, tapi boleh diamalkan insya-Allah, tidak ada masalah sama sekali ya. Dan kalau dhaif sekali pun boleh amal. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yajuzu istahabul amal bil hadis ad-dhaif ma lam yakun mawdu'an. Harus dan digalakkan beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Dalam bab zikir doa macam ni lah, tarhib fadailul amal dan seumpama. Hukum hakam tak boleh lah. Tapi kalau bab amalan begini, boleh, harus, malah digalakkan. Malam yakun mawdu'an, selagi mana dia tidak palsu. Ya. Dan sebagai ulama yang lain, bila mensyarahkan buku Askar Nawawi, sebab ada komentar dalam buku Askar beliau, macam Ibn Hajar dalam syarah Askar beliau, Tuhfatul Abrar, kali itu kan yang Nawawi ni dia very simple. Dia kata asalkan tidak mawdu'. Sebenarnya ada parameter yang lain lah, bukan tak mawdu' saja. Mana ada 3 lah. Pertama, dia tidak terlalu dhaif, lam yakun syadidat dha'f. Ya. Macam nak tahu terlalu dhaif tidak terlalu dhaif? Kena tanya orang yang tahulah. Ataupun kalau kita baca buku yang kita betul-betul yakinlah dia ni seorang penulis yang berdisiplin lah. Ya. Ataupun paling bagus kita tengok status buku dia tu. Biasalah buku ada status hadis tu kan, kita tengok di situ lah. Memadai lah. Atas saya pun tak ada selidik one by one. Dia punya silsilah sanad tu bukan bidang saya. Saya biasa tengok status akhir yang
dinotakanlah di bawah nota kaki tu. Saya tengok kalau dia kata hasan, hasan lah. Kalau dia kata dhaif, dhaif lah. Ya. Tapi jangan terlalu dhaif lah yang melibatkan peribadi-peribadi periwayat. Kalau setakat terputus anak biasa tu okey. Biasanya terlalu dhaif ni bila melibatkan periwayat yang dituduh sebagai pendusta, periwayat hak tak bagus. Yang kedua, jika dia ayyakuna lahu tahta aslin kalau dia dhaif tapi dia hanya menjadi on top kepada amalan-amalan sedia ada, maka dia tidak ada masalah. Yang tak boleh ni kalau dia seolah-olah macam amalan yang baru, itu tak boleh. Ya. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, la yaqtaqadus subut wa inna ma yaqtaqadul ihtiyat. Jangan kita kata dia sahih daripada Nabi pula. Of course lah, jangan kita anggap ia sunnah sabitah an Rasulillah. Confirm ini sunnah Rasul, tak boleh. Tapi kita mengambil jalan tengah, itulah al-ihtiyat, yang ini berjaga-jaga. Boleh jadi kita kata ia daripada Nabi, boleh jadi ia bukan daripada Nabi. Kalau hak jenis tak ringan-ringan ya. Biasa tak ada isu. Walaupun kita kata ada orang yang very strict, tuan. Kalau standard Al-Imam Al-Bukhari, dhaif dia tak terima, kata setengah ulama lah. Walaupun sebagian tak setuju. Tapi kalau setengah ulama yang besar macam Al-Imam Ibn Arabi, saya baca sedikit buku beliau. Dia ulama besar, tapi daripada mazhab Maliki. Top lah Ibn Arabi kan. Dia pun tak setuju ada dhaif ni. Dalam semua bidang lah. Kalau majoriti dia kata halal haram tak boleh, dhaif. Kalau benda-benda lain boleh lah. Amalan ya. Tarhib fadailul a'mal. Tapi dia kata tak boleh juga. Pasal dia kata semua adalah syara'. Al-kullu syar'un. Semua adalah syara'. Ia must be based on authentic revelation. Ia mesti berasal pada wahyu yang sahih. Kata beliau lah. Tapi dia minoriti. Ala kulli hal boleh ni amal raya. Tuan-tuan hafal lah. Pokok tuan-tuan ada hafal sebelum ni. Cuma saya nak peringat juga tuan-tuan. Antara yang special hadis dan amalan ni ialah dalam pasaran kita ada fadilat-fadilat yang kita pun tak tahu daripada mana. Ada kalau tuan-tuan tengok kan. Ya. Baru-baru ni pun saya ada dengar daripada utara lah. Dia kata amalan ni boleh menyebabkan luas rezeki. Sikit-sikit luas rezeki. Siapa nak pening? Betul tak? Banyak betul dalam market kita ni kait dengan rezeki. Ya. Takat nak luas rezeki, orang bukan Islam tak amal pun luas rezeki. Ya. Lebih teruk lagi dia kata duit akan tidak berkurangan. Oh, duit teruk. Betul, saya tuan-tuan pun tak pernah tengok dalam media sosial benda-benda macam ni. Ya. Dan saya dengar sendiri lah beberapa tahun yang lalu ada seorang ustaz lah, dia daripada Thailand. Dia ada mengajar di satu surau lah di tempat saya. Surau tu surau Jumaat. Saya juga pernah mengajar di surau itu tafsir surah Al-Baqarah 11-12 tahun yang lalu. Tapi tahun 2015 bila saya buat master, saya busy. Jadi saya berhentilah mengajar di surau itu. Saya mengajar 2 kali sebulan, hari Selasa, pertama dan kedua puasanya. Tapi bila saya free, saya pergi juga kat surau itu dengan awalan yang bagi kuliah. Dan saya dengar by my own ears. Ni, my naked ears. Saya dengar sendiri, dia kata, digalakkan kita baca hasbi Allah 7 kali pagi, 7 kali petang. Betul tu. Tapi dia kata antara fadilatnya ialah bila kita nak mati, kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ya? Macam mana Allah Taala beritahu tu? Dan dia kata ini adalah daripada testimoni pengalaman ataupun mujarrabat orang terdahulu di kalangan wali-wali Allah, orang-orang solehin. Tapi saya heran juga macam mana orang tu bagi tahu. Kok dia dah mati, macam mana dia bagi tahu kita? Yang dia amal sebelum dia mati. Pelik juga tu. Tak ada tuan-tuan hadis ni sebenarnya amalan ni atau hak hasbi Allah ni, hak ni dia based on hadis tu je. Dia tak ada hadis yang lain. Dan fadilat dia satu je. Kafahullahumma amma ahammahu min amri dunia wal akhirah. Allah Ta'ala akan cukupkan apa yang dia mahu daripada urusan dunia dan urusan akhirat. Very open. Jadi kita jangan spesifikkan rezeki lah, nak mati tahu lah apa gitu. Itu tak tahu dah dari mana. Pupuk dia ada jumpa hadis ke selama ni saya tak jumpa lagi lah. Tahu saya amalan ni hanya pergi pada satu hadis. Hadis itulah hadis Abi Daud dan daripada hadis Abi Darda. Status dia sahih dan dhaif itu ulama khilaf. Dan fadilat tak ada yang merepek-repek macam tu. Fadilat dia dipermudahkan urusan dunia akhirat. Nak apa lagi? Ya tak? Dia dah covers everything. Ya tak? Jadi cukup lah. Boleh ya? Tuan-tuan amalan after this. Nak isyak 5 minit lagi.
Cukup satu doa. Ada soalan tak? Nak buka soalan lah, because last kuliah hari tu tak ada nak buka soalan. Ya. Kalau kita banyak Okay, bismillah. Mak surat. kalau kita percaya sudah banyak ditafsir. Tentang yang ada dalam mak surat. Mak surat saya tak ada masalah. Saya tak pernah baca lah mak surat yang spesifik. Hatta saya di sekolah dulu baik universiti pun mak surat kami tak baca yang itulah mak surat itu. Tapi setahu saya mak surat tu memang diambil daripada nanas, khususnya hadis-hadis Nabi yang ada lah. Mungkin sebagainya sahih dan ada yang tak juga mungkin. Tapi sekadar membacanya tidak ada masalah seingat saya. Pasal dia lafaz-lafaz tu memang lafaz yang ada dalam riwayat. Dan dia tak ada kait dengan fadilah apa-apa, tak ada kan. Ada fadilah dalam mak surat tu kan. Jadi kalau ada fadilah, nak tengoklah fadilah tu betul atau tidak. Sekadar membacanya saya ingat tak ada masalah sebab zikir ni kadang-kadang dia betul-betul maksur. Maknanya text from the prophet. Exactly the same macam tu. Kadang-kadang dia daripada teks, tapi mungkin dia dah ada buat ubah suai sikit, dia ambil daripada zikir itu, dia gabungkan dengan zikir ini, itu tidak ada masalah sama sekali. As long as dia berkisar tentang zikir-zikir yang memang ada riwayatnya. Kadang-kadang memang originally teks macam tu, kadang-kadang dia dah ambil sikit, dia gabungkan dengan zikir ini, itu tak ada masalah sama sekali. Ya? Dia buat zikir dan doa ni, kebiasaannya kalau dia melibatkan kaifiat yang diada-adakan. Kadang susunan tak ada masalah. Susunan tu hanya tartib mantiki. Tartib mantiki ni logical sequence. Maknanya ulama kita yang susun atau sesiapa sahaja, tak arti kau ulama, siapa-siapa pun dia boleh aja susun untuk dia amalkan. Cuma susunan tu dia bukan tauqifi, dia bukan based on regulation. Dia memasukkan saja. Macam Imam Nawawi pun dia susun 300 bab zikir ada dalam buku Al-Azkar. Memang ikut susunan dia sendirilah. Dia susun dulu bab umum, kemudian bab zikir-zikir semayang, zikir pagi dan petang, kemudian zikir semayang, kemudian zikir puasa, kemudian zikir haji. Dia susun ikut dia. Susunan tak ada masalah. Lafaz-lafaz zikir as well as dia daripada lafaz yang maksur. That means daripada nahnas diriwayatkan, tidak ada masalah. Boleh jadi originally from the text ataupun daripada teks tapi dia dah gabung-gabungkan, dia dah cerakin-cerakinkan. Itu tak ada masalah sama sekali. Cuma bab zikir dan doa ni satu kadang-kadang kaifiat dia itulah. Kaifiat ni merujuk kepada kadang-kadang bilangan-bilangan tertentu dia yang masuk bilangan tu kan. Baca ini 1 kali pagi, 1 kali petang. Yang mana sebenarnya itu satu sarana saja. Ia bukan satu ketetapan ada dalam syarak. Yang mana kalau sarana saya ingat tidak ada masalah sama sekali. Daripada zikir-zikir yang am. So maksurat ni dia satu buku nak melatih orang zikir. Kalau dia masuk bilangan sekalipun, bilangan tu bukanlah satu ketetapan yang ada dalam syarak. Ia satu saranan daripada si pengarang. Yang mana boleh saja kita ikut, boleh saja kita tak ikut. Ya. Dia yang perlu diberi perhatian bab zikir doa ni fadilat. Fadilat yang attach kepada zikir. Tapi saya ingat maksurat tak ada masalah. Allah Ta'ala lah, Ana tak go in detail, tapi Ana ada go through macam tu. Tapi kita baik di sekolah, baik universiti, kita tak baca maksurat. Mungkin tak tahulah. Kita baca zikir-zikir yang sedia ada macam tu aja. Biasa kita kalau universiti Al-Azkar lah. Nanti Anda tengok balik maksurat. Tengok maksurat. Kenapa pun maksurat? Maksurat tu makna yang diriwayatkan daripada Nabi ya. Kalau dalam maksurat yang tidak diriwayatkan daripada Nabi, dia bukan maksurat lah. Itu je cerita dia. Ya. Tapi kalau selain maksurat, saya ada baca juga buku-buku zikir selain maksurat tu. Kadang dia masuk benda-benda yang tidak maksud. Of course lah, sebab dia pun tak nama maksurat. Ada saya baca buku zikir, dia masukkan selawat atas Nur Muhammad, ada Allahumma salli ala Nuri Muhammad, ada. Itu tidak maksud dan tak perlu sama sekali selawat begitu. Allahumma salli ala Muhammad, that's it. Tak perlu Allahumma salli ala Nuri Muhammad. Dia very sorry to say lah, pengikut-pengikut atau pendokong-pendokong petasuk Nur Muhammad ni memang dia amalan biasa tu, selawat atas Nur Muhammad apa itu ni ya.
Kita tak ada selawatan Nabi Muhammad. Selawatan Nabi ya. Apa nak selawatan Nabi? Kalau buku zikir yang kecil-kecil tu ada pula zikir yang disebut nama Ali, disebut nama Fatimah. Itu bukan. Ada juga setengah buku. Risalah kecil-kecil tu lah. Itu pengaruh daripada Syiah. Zikir kita tak ada sebut nama individu tertentu lah. Atau Rasulullah pun tak ada. Apatah lagi nama yang lain. Ya? Itu tak apa. Tu Allah. Ya Malik. Tu Allah. Mana nama-nama Allah tu tak ada masalah. Ada nak tanya apa lagi tak? Ya. Ya. Okey. InsyaAllah. Okey, merubah ayat Quran tidak boleh. Ya. Merubah ayat Quran tidak boleh. Adapun doa, kalau kita ubah, sebenarnya kita bukan merubah Quran. Contohnya, ayat tu ayat singular. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan kita nak jadikan dia jamak sebab kita doa bila kita imam kepada jemaah. Kita tak boleh doa seorang-seorang. Kalau doa seorang-seorang makruh. Kerana Nabi kata, saya tengok matan tek hadis tu, tapi kesimpulannya ialah kalau kita doa diaminkan oleh orang lain, kalau kita doa untuk diri kita sendiri, kita telah menjadi pengkhianat. Sebab itu majoriti para ulama kata bila kita doa makruh doa untuk diri sendiri. Orang lain amin, kita doa kat diri kita sendiri. Mana boleh? Jadi kena kami lah. Termasuk juga doa-doa seumpama itu. Kalau kita kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu untuk diri kita sendiri. Maka boleh kita jadikan dia jamak. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Tapi yang jamak tu dia bukan ayat Quran yang kita ubah. Dia doa lain yang kita tiru daripada ayat Quran. Kena faham tak? Dalam istilah usul kita panggil iqtibas. Iqtibas ni ialah daripada plural kita jadikan jamak, daripada daripada singular kita jadikan plural, daripada plural kita jadikan dia singular. Dan konteks-konteks yang begitu, yang mana kita tiru daripada ayat Quran. Kita bukan merubah ayat Quran. Tak merubah ayat Quran. Ya, kita tiru daripada ayat Quran. Contoh, Allah Ta'ala kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak jadikan untuk diri kita seorang-seorang. Rabbana tu ramai. Maka kita kata Rabbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka Rabbi atini itu doa kita sendiri yang kita tiru daripada ayat Quran. Dengan lafaz mufrad ataupun singular. Kalau kita kata la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Itu doa kita sendiri yang kita tiru daripada ayat Quran. Ayat Quran lafaz singular kita jadikan plural. Dia tak timbul isu merubah ayat Quran. Kecuali kalau kita kata ini ayat Quran, merubah. Tapi ada perbahasannya itu dalam bab al-iqtibas. Iqtibas ni maksud kita buat satu doa yang lain tapi kita tiru daripada ayat Quran. Untuk kesesuaian lah keadaan dan sebagainya. Tapi kita jangan kata apa yang kita baca itu ayat Quran. Jadi kita kena jelas di situ. Ya. Ada soalan lagi tak? Dah ayat dah azan dah. Tak ada, kita stop lah. Kita azan lah. Dan kita tak sambung lagi dah boleh. Kita stop kat sini ya. Dan next nanti baru kita sambung zikir yang baru lah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita nanti sampai kafar.